邀请易阳传道来真道林丽娜姐妹来翻译。Kita silakan kepada penginjil Iyang untuk menyampaikan firman Tuhan dan saudari Miki Lina untuk menerjemahkannya. 主所爱的弟兄姐妹，大家主日平安。 Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. 我们感谢上帝到如今依然爱着我们，看顾保守着我们。 Kita memuji Tuhan karena pada sampai detik ini Tuhan masih memelihara kita. 使我们有生命气息，可以来敬拜他，来一起渴慕他的话语。 Sehingga kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih boleh datang menikmati firman Tuhan. 在我们一同来看上帝话语之前，我们先一同进入祷告。 Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. 我们在天上的父，我们来到你的面前， Bapa di surga, kami telah datang di hadapan-Mu. 因为主，我们看到了你所做的，你的作为，使我们愿意去敬仰你。 Kami telah melihat perbuatan ajaib-Mu. 我们愿意怀着一颗感恩的心，怀着一颗敬畏的心，去仰望、渴慕你的话语。 Kami membawa hati yang taat dan hormat kepadamu untuk mendekat dan berharap kepadamu. 因为主啊，你是这个世界、宇宙是万物的主宰， Karena Engkau adalah Allah alam semesta ini. 你是我们的救主，是我们随时的帮助。 Engkau adalah penyelamat kami dan penolong kami setiap waktu. 你是在我们软弱的时候加给我们力量的主， Dan Engkau menambahkan kekuatan kepada kami tak kala kami lemah. 你是在我们苦难当中赐给我们平安的主。 Dan Engkau adalah Allah yang memberikan kami damai sejahtera tak kami kesusahan. 你是唯一一个永恒不变、永远爱我们的主。 Engkau adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah selama-lamanya. 主，我们今天来到你的面前，我们要一同来看你的话语。 Kami hari ini datang ke hadapan Engkau, kami akan membaca firman-Mu. 求主，你用你自己的话语，在这样的时代当中安慰、帮助我们。 Melalui firman-Mu, Engkau di tengah kondisi yang ada saat ini, Engkau menguatkan kami. 使我们无论在哪里都坚定地仰望依靠你， Sehingga dimanapun kami berada, kami tetap berharap kepadamu. 带领着我们以下的时间， Pimpinlah waktu kami selanjutnya. 垂听我们在你面前的祷告， Dengarlah doa kami. 奉耶稣基督的名祈求， Dalam nama Tuhan Yesus, 阿门。 amin. 弟兄姐妹，我们一同把圣经翻到约翰福音的16章。 Kita membuka Alkitab kita membuka Injil Yohanes pasal 16. 约翰福音16章，我们一同来看一节经文。 Injil Yohanes pasal ke-16 kita melihat satu bagian firman Tuhan. 约翰福音16章33节。 Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. 我们先用中文一起来读，然后用印尼文一起来读。 Pertama kita membaca bersama-sama dalam bahasa Mandarin, kedua dalam bahasa Indonesia. 约翰福音16章33节，我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。 Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 我们的圣经读到这里， Nas yang kita baca sampai di sini. 弟兄姐妹，我们会发现苦难呢，它是人类一个永恒的话题。 Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tahu penderitaan adalah satu tema abadi bagi umat manusia. 所有的宗教、民族、文化，它都会讲到人类苦难的这个问题。 Setiap bangsa, setiap kebudayaan, setiap agama bisa mengangkat tema ini. 而对于我们基督徒而言呢， Dan terhadap kita orang Kristen, 我们知道这世界上一切的苦难都是因为起初始祖犯罪而造成的。 kita tahu dosa asal yang menjadikan kita umat manusia masuk ke dalam penderitaan. 从此之后，人与自己甚至身边所有的事物都陷入到了这种受苦的光景当中。 Sehingga umat manusia dengan makhluk sekitarnya
ada dalam kondisi demikian. 我们也看到主耶稣所传讲的福音，他在传讲天国的话时，没有回避苦难这个问题。 Dan Tuhan Yesus dikala mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dia tidak menampik akan masalah kesusahan ini. 而是在这里很明明的告诉所有的人说，在这个世界上你们有苦难。 Dan dengan terus terang dia mengatakan kepada umatnya bahwa di dalam dunia ini ada penderitaan. 因为主耶稣知道人类的罪带来的后果， Dan Tuhan Yesus tahu akibat yang dibawa oleh dosa. 他来就是要进入到这个苦难当中， Dan dia datang untuk masuk ke dalam penderitaan ini. 并且要赐下他得胜和平安的应许。 Dan juga memberikan satu janji atas kemenangan dan juga damai sejahtera. 所以，虽然当我们在这个世界上，让我们看到的是很多无可预料的苦难和环境， Waktu kita melihat sekitar kita, banyak kesusahan yang atau penderitaan yang tidak dapat kita pahami. 但是在圣经当中，我们看到主耶稣说，他已经将平安赐给了我们。 Tetapi melalui Alkitab kita tahu Tuhan Yesus telah memberikan kita damai sejahtera. 主耶稣基督说，在他的里面就有平安。 Tuhan Yesus mengatakan, di dalam aku ada damai sejahtera. 他就是我们在这个世界上，我们在苦难当中能够赐给我们平安的那个主。 Dan dia adalah Allah yang dapat memberikan kita damai sejahtera tak kala kita mengalami penderitaan. 正如圣经所告诉我们说，他既爱世上属自己的人，就爱他们到底。 Dan seperti Alkitab juga mencatat, dia mengasihi orang yang mengasihinya sampai pada kesudahannya. 所以主耶稣为了让门徒能够清楚自己的身份， Untuk murid-murid Tuhan Yesus mengerti akan kondisi ini 让他们能够担当起自己的使命， dan memikul akan amanat mereka masing-masing. 主耶稣就抓住这些最后团聚的时刻， Dan waktu perjamuan terakhir, 一次一次的来去教导他们。 dan dengan satu langkah dia mengajarkan kepada para muridnya. 我们在约翰福音16章就可以看到，主耶稣多次提醒门徒将要面对世界加给他们的各样苦难。 Di dalam Injil Yohanes pasal 16 kita dapat melihat di mana Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada murid apa yang akan mereka alami. 因为主耶稣知道他们这些门徒没有信心，足够的信心去面对这一切。 Karena Tuhan Yesus tahu akan kondisi murid-muridnya tidak memiliki iman yang cukup untuk menerima penderitaan. 因为主耶稣知道他们最真实的一个光景， Dan kondisi yang nyata dari murid-murid, Tuhan Yesus paling mengerti akan mereka. 所以在这里，主耶稣以在我里面有平安的应许来激励门徒们。 Maka dengan janji di dalam aku ada damai sejahtera diberikan kepada murid-muridnya. 并且以我已经胜了世界的这个事实来向他们保证。 Bahkan dengan satu kemenangan atas dunia ini menjadi satu jaminan bagi mereka. 然后让门徒们因着对主耶稣基督的放心，因着对主耶稣基督的信靠，去清楚自己的身份，担当自己的使命。 Maka mereka boleh tenang dan bersandar kepada Kristus untuk menyadari posisi mereka atau status mereka. 因为知道了神的应许，因为知道了神的看顾和保守，即便在面对苦难的时候，他们将来也可以从容的去面对。 Karena sudah tahu akan janji Tuhan dan juga jaminan dari Tuhan, mereka tahu masa depan yang akan mereka hadapi. 所以透过这一节的经文，我们可以看到主耶稣要给门徒们是在苦难中的平安。 Dan kita tahu melalui pembacaan ini kita tahu Tuhan Yesus ingin memberitahu murid-murid mereka akan mendapatkan ketenangan dalam penderitaan. 即便在苦难中，他们也能够有平安。 Di dalam segala penderitaan mereka tetap memiliki damai sejahtera. 那么，首先就是要认清楚苦难的存在。 Yang pertama, kita harus mengakui keberadaan penderitaan. 因为我们要清楚的是，我们生活在这个被罪已经污染的世界当中，一定会面对苦难的。 Karena kita tahu kita hidup di dalam dunia yang sudah dicemarkan oleh dosa, kita pasti melalui penderitaan. 一些苦难、环境、天灾人祸，不会因着我们是基督徒，就绕过我们去奔向别的人。
segala penderitaan, bencana alam bukan karena status kita orang Kristen, maka dia akan berbelok meninggalkan kita. 所以弟兄姐妹们，我们要去认清这个苦难，它是真真实实的存在，我们也是会要经历的。 Maka kita harus menyadari dengan pasti bahwa dan mengakui penderitaan itu adalah fakta. 那么根据上下文，我们来看主耶稣他所说的苦难。 Dan kita melihat juga apa yang disebut di dalam penderitaan, 主要是指门徒即将要遭遇的逼迫， yaitu penderitaan penindasan yang akan dihadapi oleh para murid. 在此前的16章2节，主就明明地告诉了他们。 Di dalam pasal 16 ayat kedua, di sini Tuhan Yesus dengan jelas memberitahukan kepada muridnya. 他说：“人要把你们赶出会堂，并且时候将到，凡杀你们的，就以为是侍奉上帝。” Di sini dikatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. 并且我们在使徒行传，还有就是我们一些教会历史当中，我们看到门徒的遭遇，正如主耶稣所说的那样。 Sejarah gereja dan juga kisah para rasul juga mencatat akan apa-apa yang telah dihadapi oleh murid-murid Kristus. 那么主耶稣所说的苦难，也包括门徒们之后在生活当中所遭遇的一些其他的苦难。 Dan penderitaan yang diterangkan oleh Tuhan Yesus itu juga mencakupi penderitaan-penderitaan yang terjadi. 比如说贫穷、 Umpamanya miskin 饥荒、 dan juga kelaparan, 战争， peperangan, 还有疾病等等一些的苦难。 sakit penyakit dan sebagainya. 我们知道保罗他就遭遇过很多很多的苦难。 Kalau kita melihat kisah Rasul Paulus, kita tahu dia menghadapi banyak penderitaan. 无论是江河的危险、盗贼的危险， Bahaya banjir, bahaya penyamun, 或者他的同族和他外邦人的危险， bahaya dari pihak Yahudi ataupun bukan Yahudi. 城里、海中啊、假弟兄啊，他遭遇过太多太多的危险。 Di padang gurun, di kota maupun di tengah laut, dia juga menghadapi bahaya. 因为主耶稣升天后，门徒将要承担很多很多的使命和责任。 Dan karena Tuhan Yesus memberitahukan kepada muridnya, dia akan menanggung tanggung jawab yang sangat berat. 他们要传扬福音， Mereka akan mengabarkan Injil. 他们要建立教会， Mereka mau membangun gereja. 他们要向世人去做见证。 Mereka mau bersaksi bagi orang. 但主耶稣基督清楚，这些事情他不会一帆风顺，没有坎坷的。 Dan Tuhan Yesus dengan jelas memberitahukan kepada mereka, itu semua berjalan tidak bisa langsung lancar dan aman. 门徒们要做的事情也不会立竿见影，马上就出现果效。 Dan apa yang dikerjakan oleh para murid itu tidak bisa instan langsung menghasilkan. 所以主耶稣郑重其事地告诉他们说，在这个世上你们有苦难。 Dan dengan terus terang Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, di atas dunia ini ada penderitaan. 也是让他们能够去预备自己， Untuk mempersiapkan diri mereka. 在遇到之时， Waktu menghadapi kenyataan. 在遭受挫折苦难的时候， Waktu menghadapi penderitaan. 能够去不惧怕、不动摇，甚至说不会跌倒。 Tidak takut dan tidak goyah dan tidak jatuh. 所以弟兄姐妹们，主耶稣也明明地告诉我们说，在世上你们有苦难。 Dan Tuhan Yesus dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa ada penderitaan di dalam dunia ini. 所以我们必须对这件事情有一个深刻的认识和要做好足够的准备。 Maka setelah kita mengetahui fakta ini, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. 可能还是有很多的人常常认为，苦难是给那些犯罪得罪神的人，给那些不信的人的遭遇。 Mungkin ada sebagian orang yang merasa bahwa penderitaan hanya diperuntukkan kepada orang yang berdosa atau orang yang tidak mengenal Tuhan. 但是事实告诉我们，义人也同样会遭受苦难。 Tetapi fakta yang juga menyatakan kepada kita, orang benar pun dapat menderita. 无论我们信主了多长时间，无论我们有多爱主， Tidak termasuk kita sudah mengikuti Tuhan begitu lama dan begitu dalam kita mencintai Tuhan. 我们多多少少都会经历到。 Dan semua dapat kita alami. 就像卡森他在他的书中所写到的一样， Seperti seorang yang bernama Dar Carson, 他说：“事实上，我们所有的人，只要活得够久，总会遇到苦难。 di dalam bukunya dia menulis, secara fakta kalau orang itu hidup cukup lama, dia pasti
pernah menderita. 他说我们所爱的人会死亡， Dia katakan orang yang kita kasihi bisa meninggal. 他说我们自己本身也会或多或少生这个病生那个病， Dan diri kita sendiri mungkin kita mengalami sakit penyakit. 我们到有了年纪，我们会有压力，我们会有失望的时候，我们会有体力衰退的时候。 Waktu kita menginjak usia parubaya, kita mengalami kemunduran akan fisik kita. 父母在养育教育子女的时候，会经历担忧、经历失望，甚至经历心痛。 Dan orang tua tak kalah mendidik anak atau membesarkan anak, mereka mengalami khawatir dan juga mengalami sakit hati. 或者说，我们也会看到我们身边的亲人啊、朋友啊，一个个的都离开我们。 Dan kita juga melihat akan sanak keluarga kita satu persatu meninggalkan kita. 所以他在这段话当中说，只要你活得足够长久，苦难我们是一定会经历到的。 Maka dia katakan kalau kita bisa hidup cukup panjang, kita akan melihat penderitaan. 所以这些苦难都只是在我们生活的状态，在这个世界比较稳定的时候。 Dan penderitaan ini ada di dalam dunia ini. 如果当这个世界不太平、不稳定的时候， Waktu dunia ini tidak terlalu tenang atau aman, 像战争啊、贫穷啊、饥饿呀，也是会临到我们当中。 seperti perang ataupun banjir, kelaparan bisa juga menimpa kita. 所以这些外在的环境因素都会使我们感到不安，可能会使我们害怕。 Maka bahaya-bahaya ini bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera dan membuat kita takut. 所以对我们每个人而言，可能我们最希望的就是能够凡事顺利，能够诸事平安。 Yang kita harapkan semua dapat lancar dan semua dapat damai. 可能我们更多想要的是，我们没有恐惧，我们不会害怕，我们没有让我们感到烦恼的事情。 Kita sangat suka kalau tidak ada teror dan juga tidak ada hal-hal yang menakutkan kita. 所以，当很多的事情得到解决，或是我们知道已经被解决的时候，我们就会感觉怎么样啊？我们的心里平安了。 Kalau kita melihat satu hal bisa diselesaikan ataupun terpecahkan, kita di dalam hati kita memiliki damai. 所以，更多的时候我们会发现，我们把这个平安是建立在这个世界，建立在我们身边的周围的环境和一些事情上。 Maka damai sejahtera ini kita dasarkan kepada kondisi yang ada di sekitar ini atau dunia ini. 就好像说，这个事情解决了，我们不遇到麻烦，我们就有平安。 Kita katakan hal ini terselesaikan, sudah bisa kita memiliki rasa aman. 但是弟兄姐妹们，我们要知道的是，这个世界不断的在变换，有很多的事情是我们无法掌控的。 Tetapi fakta yang ada di dalam dunia ini yang terus berubah, kita tidak dapat mengontrolnya. 总还是有很多，我们还是会经历到很多的问题。 Dan masih banyak persoalan yang harus kita hadapi. 但是在经历这些问题的时候，如果没有解决，我们还是会感到不平安。 Dan waktu masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan, kita masih tetap tidak memiliki damai. 所以解决这些外在的问题，并不能使我们有真正的平安。 Waktu menyelesaikan masalah-masalah eksternal ini juga belum tentu memberikan kita damai yang sesungguhnya. 所以主耶稣告诉我们说，在世上你们有苦难， Dan Tuhan Yesus menekankan di dalam dunia ini ada penderitaan. 没有人不会经历， Tidak ada satu orang pun yang tidak dapat menderita. 也没有人能够去逃避，这是一个事实。 Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghindari fakta itu. 主耶稣没有应许所有相信他的人说：“你们凡事顺利，不遭苦难，不遇挫折。” Dan Tuhan Yesus tidak menjanjikan kepada para murid-muridnya, engkau tidak akan mengalami penderitaan dan hidupmu akan lancar selamanya. 但是主耶稣告诉我们说：“你们可以放心。” Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita bisa tenang. 他告诉我们每一个相信的人，即便我们现在正在面临着苦难， Dan dia mengingatkan kepada kita yang mengikuti dia bahwa ada penderitaan. 我们也可以在他的里面有平安。 Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita bisa tenang. 所以，当我们面对现在这样的环境，面对我们身边让我们很烦恼的事情，我们不要去埋怨弟兄姐妹。 Dan waktu kita menghadapi masalah yang terjadi di dalam kondisi saat ini yang begitu merisaukan kita, kita jangan menjadi kecewa. 我们更不要去惊讶，说为什么这些事情会临到我们呢？ Dan kita jangan berprasangka mengapa hal ini bisa terjadi padaku. 就像说，为什么上帝会让这些疫情的问题存在呢？
Dan mengapa Tuhan bisa membiarkan hal-hal yang tidak baik ini terjadi? 为什么因着这个疫情的缘故，我们的生活、我们的工作都受到了很多的影响呢？ Seperti kondisi pandemi saat ini di mana pekerjaan dan juga kehidupan mengalami begitu banyak hambatan. 在这里，主已经告诉我们了，这是我们会经历的。 Dan Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada kita, kita bisa mengalaminya. 而我们要做的呢，就是抓住上帝的应许。 Yang bisa kita kerjakan yaitu kita memegang janji Tuhan. 我们知道这个苦难是一定存在的， Dan setelah kita tahu penderitaan itu adalah ada, 我们就要把一切交在上帝的手中。 kita mau menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. 我们要对主耶稣放心， Kita mau tenang di hadapan Tuhan. 就像主耶稣说：“你们放心。 Seperti Tuhan Yesus katakan, tenanglah. ”我们怎么能够放心呢？ Bagaimana kita bisa tenang? 就像我们非常依赖我们的家人和我们很好的朋友一样。 Seperti keluarga kita, anggota keluarga kita atau teman dekat kita. 因为我们知道我们的家人在我们需要的时候会帮助我们， Karena kita tahu kalau kita kesusahan, keluarga kita ataupun teman baik kita akan menolong kita. 因为我们也很信赖我们最好的朋友， Dan kita mempercayai juga teman kita. 所以有很多的事情、很多的话，我们很放心的去告诉他，很放心的去交给他们，去帮助我们去做。 Maka banyak perkataan kita dengan tenang mempercayakan kepada mereka dan pekerjaan untuk mereka kerjakan bagi kita. 所以接下来我们也要看，我们也要对主耶稣放心。 Maka yang selanjutnya kita akan melihat, kita harus tenang dalam Tuhan. 因为对主耶稣基督的放心，是我们在苦难中能够得到平安的一个基础。 Karena tenang di dalam Kristus adalah merupakan satu awal dari damai sejahtera. 耶稣告诉门徒说：“你们在这个世界上可能会经历各种各样的一个困难和环境， Dan Tuhan Yesus tak kalah memberitahukan begitu banyak persoalan yang bisa kita hadapi di dalam dunia ini. 但是在这里又说你们不必害怕， Dan di sini dikatakan jangan takut, 因为我在， karena ada aku, 因为我会保守你们， karena aku memelihara engkau. 因为所以你们可以完全的放心。 Maka engkau boleh tenang seutuhnya. 所以弟兄姐妹，我们在这里再一次的看到主耶稣，他没有说我保守你们免遭任何的灾害和困难。 Dan di sini Tuhan Yesus tidak menjanjikan dia melindungi kita sehingga kita tidak menemukan akan penderitaan dan juga bahaya. 但是主耶稣在这里说什么？说他却告诉门徒说：“你们可以放心，就是说上帝他会帮助他所爱的每一个人。” Tapi dia katakan tenanglah karena saya dapat menolong engkau. 所以主说的放心，就是说你可以放胆，你可以勇敢的用在基督里面所得到的一个在基督里面所得到的神的话语，去勇敢的去面对苦难。 Maka ketenangan hati di dalam Kristus ini memberikan kita satu damai sejahtera dengan berani kita menghadapi akan penderitaan. 并且我们在圣经当中也常常看到主耶稣使用“放心”这个词语。 Dan di dalam Alkitab kita juga menemukan banyak kali Tuhan Yesus memakai kata tenang. 他对寻求医治的摊子说： Dan dia kepada orang yang pengemis yang sedang kesakitan atau menderita. 他说小子，放心吧，你的罪赦了。 Dia katakan, hai anakku, tenanglah, engkau telah diampuni. 他对身患重病的妇女说： Dan dia kepada orang yang sakit pendarahan. 他说女儿放心，你的信救了你。 Dia katakan, hai anakku, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. 他对惊慌失措的门徒说： Dan dia terhadap orang murid-muridnya yang sedang bimbang. 你们放心，是我，不要怕。 Tenanglah, aku ini, jangan takut. 所以无论正在遭遇什么样的痛苦和环境， Walaupun kita menghadapi berbagai persoalan dan keadaan, 他们都能因着对主的放心、对主的信靠， terhadap Tuhan kita menaruhkan sandaran kita. 而从基督那里获得了出人意外的平安。 Dan di dalam Kristus kita memiliki damai yang sesungguhnya. 所以现在主耶稣再次告诉门徒说，只要他们能够放心，对主耶稣有信心， Dan Tuhan Yesus sekali lagi mengajarkan kalau mereka bisa memiliki ketenangan hati, 就可以在苦难中收获平安。 di dalam penderitaan mereka akan menerima damai sejahtera. 因为主了解他们的处境，
Karena Tuhan Yesus mengetahui akan kondisi mereka 能够去体恤他们的软弱和他们的需要。 dan tahu akan penderitaan mereka, kelemahan mereka dan kebutuhan mereka. 主耶稣早就知道门徒们会遭遇怎么样的环境和困难， Dan Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid bisa mengalami hal-hal yang kejadian apa saja. 所以他在这里安慰门徒，应许门徒说：“你们完全可以放心。” Maka di sini dia menghibur murid-murid dan menjanjikan kepada murid-murid, kalian bisa tenang 你们可以放胆的去面对。 dan dengan berani hadapilah. 所以弟兄姐妹们，当我们活在这个充满问题的世界当中的时候， Saudara-saudari, tak kala kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan persoalan, 我们也看到所有的人随时都可能会面对什么样的困难。 dan kita lihat setiap manusia mempunyai juga waktu mereka menghadapi berbagai persoalan atau kesusahan. 无论是工作、家庭、疾病，还是说我们生活的任何地方， Keluarga, pekerjaan maupun sakit penyakit 甚至说一些天灾人祸这些自然的环境， dan juga kejadian alam ataupun bencana alam, 当我们面对这些环境苦难的时候，都可能会有伤痛、有害怕、有挣扎，甚至我们会怀疑。 waktu kita menghadapi begitu banyak penderitaan, mungkin kita menjadi khawatir, kita menjadi takut dan kita menjadi berprasangka buruk. 但是任何时候我们都可以放心， Tetapi saat itu kita dapat tenang 因为我们看到我们慈爱的天父，他随时都与我们同在。 karena Allah Bapa senantiasa menyertai kita. 我们相信我们的家人吗？ Apakah kita percaya kepada anggota keluarga kita? 我们相信我们认为我们最好的朋友吗？ Apakah kita juga percaya kepada orang-orang atau teman dekat kita? 但是在这里，我们知道主耶稣他比我们最信爱的家人、最信赖的朋友更值得信靠。 Tetapi Tuhan Yesus adalah jauh lebih daripada anggota keluarga kita maupun teman dekat kita. 正如大卫在诗中他说 Seperti Raja Daud di dalam Mazmur mengatakan, 他说：“我虽行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。” Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. 我们在大卫的祷告中看到，处处所流露的都是对上帝的放心。 Dan di dalam doa daripada Raja Daud kita bisa melihat dia bisa tenang di hadapan Tuhan. 在他的心中，他认定了上帝是他最值得依赖、最值得信靠的那一位。 Di dalam hatinya yang terdalam dia tahu bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya sandaran dia yang paling kokoh. 我们也看到他在上帝的带领下，从一个小小的牧童成了一个伟大的君王。 Di bawah pimpinan Tuhan dari seorang gembala yang kecil dia menjadi raja yang besar. 当我们看大卫的一生的时候，我们看到他有很多很多的成功，很多很多的胜利的事情。 Dan waktu kita melihat akan kehidupan Raja Daud, banyak hal juga memberitakan tentang kemenangan-kemenangannya. 但是不可忽略的是，大卫的一生也面临了很多很多的苦难，很多很多的挫折。 Dan juga tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam kehidupan Raja Daud, dia juga mengalami begitu banyak penderitaan. 但是在他的生命当中，我们可以看到， Di dalam kehidupannya kita dapat menemukan 无论大卫是在平安稳妥、事事顺利的时候， walaupun Raja Daud dalam kondisi tenang dan aman, 还是说他在四面楚歌遭遇迫害的时候， ataupun dia menghadapi musuh dari berbagai penjuru, 他都相信上帝会一直与他同在，一直与他同行。 dia tetap percaya Tuhan akan menyertai dan bersama dengan dia. 在他所写的诗里， Di dalam Mazmur yang dia tulis, 字里行间的往往都是充斥着对上帝的信赖、依靠和仰望。 dan di sini kita bisa melihat itu adalah tulisan yang menyatakan sandarannya dari Tuhan dan Tuhan adalah tempat dia bersandar. 因为他真实的经历过， Karena dia sendiri telah mengalaminya. 因为他知道上帝最清楚他真实的光景， Karena Tuhan sendiri yang paling mengenal akan kondisi dia. 他知道上帝能够看到、知道他的难处、软弱和无助。 Dan
Daud juga tahu bahwa Tuhan tahu akan setiap kelemahan dan masalah yang dihadapinya. 他更知道，无论他遭遇什么，无论他在什么样的环境当中，上帝都会一直与他同在，不会抛弃他。 Dan yang satu yang pasti, di dalam kondisi apapun Tuhan akan menyertainya. 所以我们看到的就是说，大卫无论在何时，他都能够放心，他都能够有平安。 Dan kita melihat contoh dari Raja Daud, dalam kondisi apapun dia dapat tenang dan dia dapat terus beserta dengan Tuhan. 即便是说面对一些生命的危险的事情发生的时候，他也是有平安的。 Di dalam menghadapi berbagai banyak kesulitan hidup atau bahaya, dia tetap bisa memiliki rasa tenang di hadapan Tuhan. 所以弟兄姐妹们，对我们来说，我们若是能够如此的去信靠， Kalau kita bisa mencontoh dari Raja Daud dan kita bisa bersandar kepada Tuhan, 我们将一切交给上帝， kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. 我们去相信他总不会忘记我们， Kita tahu Tuhan tidak akan melupakan kita. 我们去相信，我们知道我们无论在什么样的光景，他都与我们同在。 Di dalam kondisi apapun Tuhan menyertai kita. 就像很多的明星啊、有名的人，他们出去的时候， Seperti bintang film waktu ataupun artis-artis terkenal mereka keluar, 他们自己的时候，他们可能会害怕，会不会有人对他们做什么不好的事情？ mereka memiliki rasa takut apakah orang-orang akan menyakiti dia. 但是当他们身边可能有很多的保镖啊，有很武功很强的人啊，很棒的人呐、他们就会比较安心的去做事情。 Tak kala di samping mereka ada pengawal yang bisa bela diri, mereka memiliki rasa aman. 但是弟兄姐妹，当我们知道这位宇宙万有的君王，他随时，他一直都与我们同在的时候， Saudara-saudari, tak kala kita menyadari Allah yang memiliki alam semesta ini yang menyertai kita. 相信即便我们正在遭遇什么样的痛苦， Dan pada saat ini kita mengalami penderitaan apa? 我们里面也会有平安， Di dalam kita ada damai sejahtera. 因为我们知道在苦难当中，我们可以完全的去依赖、去信靠神。 Karena di dalam penderitaan kita bisa bersandar penuh dan berharap kepada Tuhan. 所以弟兄姐妹们，如果今天我们正在遭遇什么样的事情， Saudara-saudari terkasih, kalau kita mengalami masalah apapun pada saat ini, 疾病、 sakit penyakit 需要上的缺乏， dan di dalam kekurangan di dalam perekonomian, 或者我们与家人的关系， hubungan kita dengan anggota keluarga, 我们无论面对什么样的事情， ataupun masalah-masalah yang kita hadapi. 我们都可以来到上帝的面前，把我们的苦难交给他。 Kita datang ke hadapan Tuhan, kita menyerahkan penderitaan kita di dalam tangan Tuhan. 因为上帝会担当我们的难处，并且加给我们力量去面对。 Karena Tuhan dapat memikul akan penderitaan kita dan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi penderitaan. 因为基督他已经胜了这个世界， Karena Kristus telah menang atas dunia ini. 而我们又是属基督的， Dan kita adalah milik Kristus. 所以主耶稣的得胜就是我们在苦难中得平安的一个保障。 Oleh sebab itu, kemenangan Kristus adalah jaminan bagi kita mendapatkan damai sejahtera. 所以我们要在基督里放心，要信靠他， Di dalam Kristus kita bisa tenang dan kita bersandar kepadanya. 这是我们得平安的一个基础。 Kan itu adalah awal daripada damai sejahtera. 我们还有一个得平安的保障，就是我们一定会有平安， Dan kita masih atas satu jaminan. 因为主耶稣基督他已经得胜了， Karena Kristus telah menang. 所以主得胜就是平安的一个保障。 Dan kemenangan Kristus adalah jaminan kita mendapatkan damai sejahtera. 耶稣告诉门徒，他们放心呢，他不是随便说说的，不是让他们盲目的去相信。 Waktu Tuhan Yesus menjanjikan kepada muridnya bahwa tenanglah, itu bukan janji kosong. 因为主耶稣已经胜了世界，这是一个强有力的一个保障，一个事实。 Karena Tuhan Yesus telah menang atas dunia ini, itu satu fakta yang ada. 所以他告诉门徒的是，无论将来面对什么，你们灰心呐、软弱呀，但是想到主耶稣基督已经胜了世界，就不再害怕。 Maka Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-murid, tak kala mereka lemah dan mereka menjadi takut, ingat akan kemenangan Kristus, maka mereka memiliki kekuatan. 因为加给门徒苦难的这个世界， Karena dunia yang menambahkan penderita kepada murid, 也曾经加给主耶稣基督苦难。
pernah juga menimpakan penderitaan kepada Tuhan Yesus. 但是他最终战胜了苦难，也战胜了这个世界。 Dan dia telah menang atas penderitaan dan dia menang atas dunia ini. 主耶稣在这里提醒门徒，也是要告诉每一个相信他的人， Dan juga mengingatkan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. 我们都将分享他的得胜， Kita akan menikmati kemenangan Kristus. 我们都将获得主耶稣从十字架上所带给我们的勇气。 Dan juga keberanian karena kemenangan Kristus bagi kita. 在面对环境啊，面对我们觉得让我们痛苦的遭遇的时候，使我们有力量去胜过。 Waktu kita menghadapi penderitaan dan kesusahan, kita tahu ada kemenangan Kristus yang menolong kita, maka kita dengan berani menghadapinya. 因为弟兄姐妹们，我们知道通往天国的这条道路是崎岖的，是窄小的。 Karena kita tahu jalan menuju surga itu sempit adanya. 不只是说当时门徒们他们面对的时候是会遇到逼迫和环境，我们现在也是会遇到很多的环境。 Waktu zaman murid-murid Tuhan Yesus atau kisah Rasul, mereka mengalami banyak penindasan dan juga aniaya. Pada saat ini kita pun bisa mengalaminya. 但是保罗说，因为有上帝，他常率领着我们在基督里得胜，在基督里夸胜。 Tetapi Rasul Paulus mengatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. 因此我们可以放心，我们可以完全的去交托， Maka kita boleh dengan tenang, kita boleh berserah sepenuhnya. 因为基督的降卑、受苦、受死、埋葬、复活和升天， Yaitu cawan yang telah diminum oleh Tuhan Yesus, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, dan kenaikannya di surga, itu semuanya membuktikan kemenangan daripada Kristus. 他的荆棘冠冕、他的十字架，还有他手上的钉痕。 Dan mahkota yang dia kenakan, mahkota duri yang dia kenakan, dan juga kayu salib dan juga bekas salib atau luka paku baginya, itu adalah satu tanda kemenangannya. 这一切都在告诉我们说，主耶稣基督他已经得胜了， Dan memberitahukan kepada kita, Tuhan kita telah menang. 他胜过了仇敌，胜过了世界，也胜过了死亡。 Dia menang atas dunia ini, menang atas musuh-musuh, dan menang atas maut. 所以，我们这些在主里同盟他拯救的人，我们一同可以分享主耶稣基督的得胜。 Maka kita boleh menikmati akan kemenangan Kristus. 所以在面对苦难、面对环境之时，我们去坚定的去仰望神。 Dan di dalam menghadapi penderitaan, kita boleh berharap bersandar kepada Tuhan. 我们能从这个战胜苦，我们能获得这个战胜苦难的一个信心。 Dan kita bisa memegang satu janji, yaitu kita bisa menang di dalam penderitaan. 不是说这个环境苦难就一下子消失了， Dan tidak juga menjanjikan bahwa penderitaan sirna secepatnya. 而是我们能够从容的、刚强的去面对，勇敢的去面对。 Tetapi kita dengan berani dan kita dengan kuat menghadapinya. 因为主耶稣基督就是在这样的苦难当中走过来的， Karena Tuhan Yesus kita sudah melalui penderitaan. 所以他可以成为我们的避难所， Karena dia menjadi tempat pelindungan kita. 将他的平安赐给我们。 Memberikan damai sejahtera bagi kita. 但是弟兄姐妹们，有一点我们需要注意的， Dan ada satu hal yang harus kita perhatikan. 就是说我们要在主的里面， Kita harus di dalam Tuhan. 我们要在主的里面。 Kita harus di dalam Tuhan. 主耶稣基督说，在我里面有平安， Tuhan Yesus mengatakan, di dalamku ada damai sejahtera. 所以只有在主的里面，我们才能得到主耶稣基督所赐的平安。 Oleh sebab itu, hanya di dalam Kristus kita boleh memiliki damai sejahtera. 如果我们不在基督的里面， Kalau kita di luar Kristus, 我们在这个世界上， kita di dalam dunia ini, 我们的心在这个世界上， kita percaya kepada dunia ini, 我们的眼睛定睛在这个世界上各样的事情当中， dan mata kita hanya tertuju kepada dunia ini, 那我们没有办法拥有真正的平安。 kita tidak memiliki cara atau memiliki cara untuk dapat damai sejahtera yang sesungguhnya. 所以弟兄姐妹们，我们要问自己： Kita harus introspeksi diri. 我真的在基督里吗？ Apakah aku sudah di dalam Kristus? 我喜欢遵行主的命令，喜欢去聆听主的话语吗？ Apakah aku suka akan firman Tuhan dan suka akan pengajaran daripada Tuhan? 若我们在主耶稣基督的里面，那么他也在我们的里面。 Kalau kita ada di dalam Kristus dan Tuhan ada di dalam kita. 所以弟兄姐妹们，世界上会有苦难，会有环境，会有疾病。
Di dalam dunia ini ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada bahaya. 会有很多很多的天灾人祸，我们意想不到的事情发生。 Dan juga banyak bencana alam yang tidak dapat kita pikirkan. 我们会因为这些事情感到烦恼、感到焦虑、感到不安。 Kita bisa menjadi khawatir, kita bisa menjadi tidak tenang karena kondisi ini. 但是上帝的话语告诉我们说，这些并不能夺去我们的平安， Semua ini tidak dapat mencuri damai sejahtera dari Tuhan. 因为知道我们的一切都在上帝的手中， Karena yang mengetahui kita, kita semua ada di tangan Tuhan. 也知道凡事都有上帝的旨意。 Dan semuanya ada dalam rencana Tuhan. 我们也知道，无论我们在哪里，他都与我们同在，都看顾我们。 Dan kita tahu dimanapun kita berada, ada Tuhan yang memelihara kita dan menjaga kita. 主耶稣基督，他也为我们成就了一切， Dan Tuhan Yesus telah melakukan banyak hal bagi kita. 他得胜了世界， Dia menang atas dunia ini. 并为我们成全了在上帝那里永远都不会夺去的永恒的和平和生命。 Yaitu dia menjanjikan bahwa kita memiliki satu hubungan yang kekal di hadapan Tuhan. 所以弟兄姐妹们，无论我们正在面对、正在遭遇什么， Saudara-saudara yang terkasih, walaupun saat ini kita mengalami kondisi apapun juga, 我们都可以凭着对耶稣基督的放心，我们勇敢的去面对， dengan tenang di hadapan Tuhan Yesus kita dengan berani menghadapi. 将我们的目光从这个苦难、从这个不好的遭遇挪到耶稣基督的身上， Mengalihkan pandangan mata kita dari penderitaan ini, kita alihkan kepada Tuhan Yesus. 将一切向他仰望交托， Dan menyerahkan semua pengharapan kita, penderitaan kita di dalam pemeliharaan Tuhan. 他就把在他里面的平安赐给我们。 Maka dia akan memberikan damai sejahtera di dalamnya untuk kita. 就像有一个夫人，她叫墨菲夫人，她是一个美国的陶瓷商的妻子。 Dan ada seorang yang bernama Anne S. Murphy, adalah seorang pengusaha tembikar di Amerika. 他们两个夫妻非常的敬虔，非常的爱主， Mereka suami istri sangat mencintai Tuhan dan sangat baik hubungannya. 家庭也非常的美满，生活也非常的富裕。 Dan kehidupan keluarga mereka sangat damai dan sangat bahagia. 但是由于当时美国的经济萧条，不怎么经济萧条，然后呢，他们的生意就倒闭了。 Dan suatu ketika di Amerika ada resesi ekonomi, maka perusahaan mereka atau toko mereka menjadi bangkrut. 但是在不久之后，这个夫人她的先生就去世了。 Dan juga suami dari Anne ini meninggal. 在这样的一个家破人亡，在金钱、利益上还有家人上都遭到一个损失的情况下， Di dalam kondisi yang demikian, keluarga yang pecah maupun ekonomi yang hancur. 这个墨菲夫人她特别的受打击， Dan Anne S. Murphy ini menghadapi satu pukulan yang sangat berat. 她也特别的心痛， Dan dia sangat sakit hati. 但是她因着对上帝的信心，从痛苦中走了出来。 Tetapi dengan iman dia di dalam segala penderitaan yang dihadapi, dia jalan keluar. 并且她写了一首诗歌， Bahkan dia menulis satu buah lagu. 她写到说： Dia menulis, 有平安在我心，非世界所能赐。 ada damai di hatiku yang tidak dapat diberikan dunia ini kepadaku. 无人能够夺取这个平安， Tidak ada seorang pun yang dapat mencuri akan damai ini. 虽有试炼与艰难， Walaupun ada pencobaan dan badai. 犹如愁云一样的环绕着我， Dan semua mengelilingi aku. 但是我心里永远都有平安。 Tetapi di hatiku selamanya ada damai. 这个平安永远都在我心里， Damai ini selamanya ada di hatiku. 因为耶稣基督属我， Karena Tuhan Yesus milikku. 所以主耶稣他赐的平安永远在我心里，我有快乐。 Damai sejahtera yang diberikan Tuhan selamanya ada di hatiku, aku memiliki sukacita. 他说：“主永不撇下我。” Tuhan tidak pernah meninggalkanku. 慈声对我说：“我总不离开你。” Dan menjanjikan kepadaku, saya tidak akan meninggalkanmu. 最后他写到说：“耶稣属我。” Dan dia tulis terakhir, Tuhan Yesus adalah milikku. 弟兄姐妹们，这个墨菲夫人她笔下的平安， Dan Anne
movie ini menuliskan dia mendapatkan damai sejahtera dalam Kristus. 就是主耶稣基督说所要赐给我们的平安， Yaitu seperti damai sejahtera yang mau Tuhan Yesus berikan kepada kita. 就是在基督里面的平安， Yaitu damai di dalam Kristus. 就是我们在心灵上的平安， Yaitu kita tenang di dalam rohani kita. 就是我们愿意将一切事情都交给上帝之后，我们内心对他的放心所带来的平安。 Dan kita mau menyerahkan setiap persoalan yang kita hadapi di tangan Tuhan. Dan kita mau menerima ketenangan daripada Tuhan. 所以这才是在苦难当中我们所要拥有的一个真正的平安。 Dan ini adalah satu ketenangan yang akan kita dapat di dalam penderitaan. 因为我们知道，在这一个被污染的环境世界当中呢，苦难是不可避免的。 Karena kita tahu di dalam kondisi saat ini penderitaan tidak dapat kita hindari. 但是弟兄姐妹们，我们有耶稣基督， Saudara-saudari, kita memiliki Kristus. 所以我们可以放心， Maka tenanglah. 我们可以把他当成我们最知心的朋友，是我们最好的一个避难所。 Dia adalah sahabat yang paling mengetahui akan isi hati kita. Dan satu tempat perlindungan yang kokoh bagi kita. 然后我们去放心，去依靠，去仰望。 Maka kita dengan tenang kita bersandar dan kita berharap kepadanya. 因为主耶稣基督他已经胜了这个世界， Karena Tuhan Yesus telah menang atas dunia ini. 我们在他的里面 Di dalam Dia 同享他的得胜， menikmati kemenangannya. 能够得享他给我们的能力去面对。 Mendapat kekuatan yang diberikan kepada kita untuk menghadapi. 所以盼望每个弟兄姐妹们， Maka saudara-saudari yang terkasih, 无论什么时候，无论我们在经历什么， walaupun saat ini kita mengalami kondisi apapun, 我们都要去想到主耶稣基督他属于我， kita harus tahu Tuhan Yesus adalah milik kita. 我也属于基督。 Dan aku adalah milik Kristus. 所以在基督的里面，我们就能够得到真正的平安。 Maka di dalam Kristus kita bisa mendapat damai sejahtera yang sesungguhnya. 有基督与我们同在，我 Ada 们就 Kristus 不 yang 怕。 bersama dengan kita, maka kita tidak takut. 有主耶稣基督与我们同在，我们就能一直的去向前去行。 Dan kita beserta dengan Kristus, kita dengan kuat melangkah ke depan. 所以盼望我们每一个人、每一个弟兄姐妹都能够有来自基督的我们心灵当中的平安。 Kiranya saudara-saudari dapat memiliki akan damai daripada Kristus. 我们一同来祷告， Kita masuk dalam doa. 天父，我们来到你的面前， Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu. 我们知道在你的里面有平安， Kami tahu di dalam Engkau ada damai sejahtera. 在你的里面有很多丰富的一切。 Di dalam Engkau banyak hal yang berkelimpahan. 但是主啊，求你帮助我们，使我们能够在你的里面。 Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat hidup di dalam Engkau. 求你帮助我们，使我们即便活在这个世界当中，也不要使我们的心、我们的眼睛定睛在这里。 Di dalam kehidupan kami di dalam dunia ini, jauhkanlah mata kami dari hanya memandang kepada dunia ini. 因为这个世界上的一切都是暂时的。 Karena di dalam dunia ini semuanya sementara. 若我们定睛在这些暂时的事物当中，我们一定会面对痛苦，面对失望。 Karena jikalau kami hanya bersandar kepada yang sementara ini, kami dapat binasa. 所以主啊，我们求你来帮助我们每一个人， Tuhan, tolonglah kami 使我们能够完全的向你交托， sehingga kami dapat berserah sepenuhnya di hadapan-Mu 把一切都交托和仰望， dan berharap kepadamu. 因为你已经胜了这个世界， Karena Engkau telah menang dari dunia ini. 你把你的平安和得胜也赐给了我们每一个相信你的人。 Engkau memberikan kemenangan dan juga ketenangan dan damai sejahtera bagi kami. 主，求你让我们在你的里面能够真正的得享你所赐给我们的平安， Sehingga kami di dalam Engkau kami dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. 这个平安不让我们不再去害怕所面对的环境和遭遇。 Damai sejahtera ini tidak menyebabkan kami takut lagi untuk menghadapi kondisi yang ada. 让我们能够勇敢的去面对， Sehingga kami dengan berani menghadapi. 让我们能够在这样的环境当中能够更加的认识你。 Sehingga di dalam kondisi apapun juga kami makin mengenal Engkau. 主，我们将感恩的心归给你， Dengan hati yang penuh ucapan syukur kami datang ke hadapan 求 Engkau. 你依然看顾保守着我们， Biarlah Tuhan terus memelihara kami. 垂听我们在你面前的祷告， Dengarlah doa kami. 奉耶稣基督的名祈求， Dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.